Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Okey, tapi kita buat bagi energetik sikit. Pagi. Okey, macam tu. Okey, walaupun malam tapi kita kalau buat apa-apa, buat bisnes ke, kita buat live ke, kita bercakap, pastikan kita buat dalam keadaan kita high energy. Bila kita high energy, kita akan tarik semangat-semangat yang positif, kita akan tarik aura-aura yang positif, kita akan tarik rezeki. Bila kita high energy, bila kita buat dengan bersemangat. So make sure korang yang nak dengar live ni kena bersemangat, ya. Sebab malam ni kita punya tajuk sangat best. Sangat best. Tajuk kita malam ni ialah apa beza MLM dan skim cepat kaya. Beza MLM dengan skim cepat kaya, ataupun erti kata lain orang selalu cakap skim piramid. Skim piramid. Okey, apa persoalan sekarang ni? Apa expectation orang bila dengar MLM? Expectation yang pertama biasanya, ni MLM kan? Alah, tak percayalah semua ni. Apa lagi expectation orang bila sebut MLM? Penipu, kayakan upline, lagi apa lagi? Downline buat kerja banyak, bonus sikit. Upline duk senang-senang je, untung atas angin. Macam itulah. Ni sebenarnya tanggapan semua ni sebenarnya salah. Sebenarnya salah. Ni apa yang memburukkan nama MLM ni ialah skim piramid. Skim piramid. Antara skim piramid dengan MLM, skim piramid ni ialah yang penipu, bukannya MLM. Tapi disebabkan ada beberapa cara orang lah dia buat MLM ni jadi nampak buruk. Sebenarnya MLM bukanlah skim yang penipu. Okay, so first sekali, bagaimana? Persoalannya bila kita dengar sesuatu bisnes, bila orang bentangkan satu plan bisnes, persoalan yang pertama ialah kita mesti letakkan dan mesti tanya kepada orang yang ajukan cadangan bisnes itu kepada kita, bagaimana syarikat berfungsi, bagaimana sistem perniagaan tersebut. So cara untuk kita membezakan MLM dan skim cepat kaya ialah melalui sistem perniagaan mereka. Sistem mereka ni lah yang membezakan MLM dan skim piramid, skim cepat kaya. Okay, so di sini malam ni saya akan share, saya akan kongsi dengan anda semua yang dekat luar sana yang fikir buruk tentang MLM, yang tertanya-tanya kenapa MLM ni penipu, kenapa MLM ni macam ni, buat orang jadi rugi. Ni malam ni saya nak jelaskan pada anda semua, nak betulkan kesalahfahaman masyarakat kita tentang MLM ni. Okay, sebelum tu MLM adalah singkatan daripada multi level marketing, ataupun erti kata lain MLM ni kita panggil network marketing. Sistem pemasaran berangkai. Okay, so first sekali yang membezakan MLM dengan skim cepat kaya ialah lesen perniagaan yang sah dan beroperasi mengikut undang-undang sesebuah negara. Okay, kalau dekat Malaysia ni, contohlah kita ada korang nak join satu bisnes, nak join apa-apa bisnes, apa-apa company, first sekali ialah korang kena check, buat pemeriksaan latar belakang. Macam dalam posting saya kemarin, saya tak silap kemarin saya ada post tentang latar belakang syarikat. Kalau korang nak join apa-apa bisnes sekalipun, penting dan sangat penting sekali, benda yang pertama ni korang tak boleh tak buat ialah latar belakang syarikat. Check latar belakang syarikat. Ataupun kita ada bahagian kerajaan ada sediakan satu website, satu laman web, yang mana dekat laman web tu korang boleh semak status syarikat tersebut. Okay, contohlah syarikat tu jual Tupperware.
Bukan, saya tak maksudkan, saya tak mention Tupperware punya brand ya. Saya contoh misalnya di sini, sebuah company ni dia buat jualan Tupperware. Dia buat jualan kontainer-kontainer lah. So apa yang korang boleh buat ialah korang pergi dekat laman web KPD, apa? Macam mana sebutannya? KPDN HEP. Yang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Dan korang type nama syarikat tu. Lihat syarikat tu wujudkah? Betulkah syarikat tu ada? Kalau apa? Lihat juga pada lesennya. Adakah lesennya sah ataupun lesennya telah dibatalkan? Okey. So, apa? Syarikat MLM ni, syarikat yang menggunakan sistem pemasaran berangkai ni, mereka dikawal. Mereka dikawal oleh kerajaan. Yang mana kerajaan dah pastikan pun. Kerajaan dah siasat, dah semak macam mana cara pemasaran syarikat tersebut. Kalau syarikat tersebut capai standard, patuh syariah, sesuai untuk diniagakan di Malaysia, maka mereka akan dapat lesen daripada KPDN. Ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Okey, kalau syarikat tersebut tidak layak, syarikat tersebut adalah skim penipuan, maka lesen mereka akan dibatalkan. Kalau mereka ada lesen pun, lesen mereka akan dibatalkan, dan kemudian nama syarikat tersebut akan disenaraikan sebagai syarikat yang lesennya terbatalkan. So korang kalau nak buat apa-apa company, nak apa-apa bisnes, nak join apa-apa company, buat semakan. Buat semakan. Jangan terus main join saja, keluarkan modal beribu-ribu, buat macam apa yang disuruh, dan kemudian tiba-tiba rupanya korang dah rugi, rupanya korang dah kena tipu. So tu perbezaan skim cepat kaya dan skim MLM ya. Okey, perbezaan yang kedua ialah perniagaan tersebut mempunyai produk untuk diniagakan. Okey, so company MLM, company yang buat sistem pemasaran berangkai ni, biasanya mereka mempunyai produk. Biasanya mereka memang ada produk. Tak adalah bisnes tu kalau tak ada produk. Bisnes apa yang tak ada produk sekarang ni? Semua bisnes ada produk. Syarikat telefon, dia mempunyai produk telefon. Syarikat telekomunikasi ni, mereka bukan hanya ada telefon, mereka jual power bank juga, jual earphone, pelbagai lah mereka jual. Alamak, ada manager Lily lah, tonton. Malunya saya. Okey, terima kasih Ustazah Lily tonton live ni. Okey, saya teruskan ya. Okey, so kebiasaannya kalau company tu, kalau korang buat bisnes, orang ada usulkan cadangan bisnes dengan korang, leader tu dia kata, akak tak perlu menjual, akak hanya cari orang je, tak payah jual, tak payah produk tu, tak payah produk ni, tak perlu jual, akak cari orang je. Ni adalah tanda-tanda bisnes tersebut adalah bisnes skim cepat kaya, skim penipuan. So kebiasaannya company network marketing ni, pemasaran berangkai yang sah, yang ada lesen, mereka mesti akan ada produk. So kalau tak ada produk, tak payah buat. Jangan cari pasal. Korang jangan cari pasal, jangan nak dibodohkan ya. So produk. Nadi bisnes adalah produk. Tak ada produk, korang nak jual apa? Korang nak buat untung kat mana? Tak ada produk. Just cari-cari orang. Payah. Tu semua tak betul. Tu semua tipu. So MLM ni biasanya dia memang akan ada produk. Skim cepat kaya dia tak ada produk. As simple as that. So saya harap anda faham ya. Okey, kemudian yang ketiga ialah pendapatan terhasil apabila berlaku jualan. Pendapatan kalau untuk syarikat MLM, bila kita buat jualan, maka kita akan ada dapat bonus. Kita akan dapat bonus, kita akan dapat point, kebiasaannya lah. So kalau skim ni pula, macam tadi, balik pada ni sama lah, lebih kurang sama dengan point nombor 2. Dia punya pendapatan hanya terhasil, kalau skim cepat kaya, pendapatan hanya terhasil bila anda mencari ejen baru saja. Cari sikit-sikit, nak cari ejen baru, sikit-sikit nak cari downline baru. Nak cari downline baru, kemudian pujuklah downline tu. Okey, kau apa ni? Kau masuk ahli, kau bayar ni 2,000 je, 3,000 je. Lepas tu kau tak payah menjual. Ini adalah skim penipuan ya, skim penipuan yang jelas, nyata, terang. Hukumnya hukumnya izhar, jelas, terang, nyata. Ternyata nyatalah bahwa perniagaan tersebut adalah skim. So kalau perniagaan MLM yang sah,
jual beli tu mesti ada. Mesti ada jual beli. Yang kedua tadi ada produk, yang ketiga jual beli mesti ada. Dengan adanya jual beli ada pendapatan, ada bonus. Bukannya korang kena cari orang je. Kita nak pengaruhi orang ni bukan perkara yang mudah tau. Nak pengaruhi orang untuk keluarkan modal beribu-ribu. Dia bukan satu perniagaan yang munasabah. Tak logik lah. Just keluarkan duit. Kemudian korang cari lagi orang lain, keluarkan duit, keluarkan modal. Dia tak logik. Okay? So yang ketiga, yang keempat, tadi itu nombor 3. Yang keempat, syarikat MLM mesti mempunyai sistem pemulangan. Erti kata lain, refund. Kalau syarikat tu ada lesen, dia mesti ada sistem pemulangan, refund. Contohlah, in case produk tersebut ada masalah, mungkin pecah ke apa ke. So kalau skim, syarikat company skim ni, dia tak ada ni sistem refund ni, sistem pemulangan semula produk ni tak ada. Dia just bila dia dah dapat you punya duit, dia lari, dia hilang. Macam itulah skim cepat kaya. So refund, pastikan korang kena check lah latar belakang syarikat tu, lihat dia punya sistem macam mana berjalan, dia punya peraturan company macam mana. Kalau ada produk rosak ke apa ke, dia mesti ada sistem refund. Tak boleh tak ada sistem refund. So in case lah korang dapat barang rosak, just terima macam tu je, terima bulat-bulat. Korang tak boleh nak refund, tak boleh nak kembalikan. Kalau kita pergi pasar raya lah, kita pergi supermarket ke, kita pergi pasar ikan ke apa ke, kalau kita dapat barang busuk, barang rosak, kita sebagai pengguna ada hak untuk kembalikan barang tersebut dan minta semula kita punya duit. Ada hak, boleh ya. Apatah lagi syarikat yang macam ni, syarikat MLM ni, dia mesti ada sistem refund. So perbezaan antara MLM dan skim cepat kaya ialah MLM dia mempunyai sistem refund, skim cepat kaya dia tak ada sistem refund. Okay, so kita terus pergi pada poin seterusnya, boleh? Okay, setakat ni anda boleh go on ke? Kalau boleh go on, bagi okey lah. Komen okey ke apa ke. Kalau saya terlalu laju ke, bagi tahu kalau saya terlalu laju. Saya akan slow sikit. Biasalah kan, kita kalau dah dapat energi tu jadi macam cepat, nak bercakap tu macam cepat. Okay, so yang nombor 5 ialah produk. Ni nombor 5 ni lebih kurang sama ni. Okay, yang ini nombor 5. Tiada unsur paksaan atau desakan untuk membuat jualan. Tak ada unsur paksaan. So kalau MLM ni, dia depend lah dengan kita. Kita nak buat belian ke, kita nak buat jualan ke, dia depend dengan kita. Kalau kebiasaan kita bandingkan dengan skim cepat kaya, kebiasaannya leader-leader ni, mereka akan push downline mereka ni. Mereka akan push downline mereka ni untuk, kau buat belian, kau kena buat belian. Kau tak buat belian, kau tak dapat bonus. Kau mesti buat belian. Dia macam, dia paksa downline-nya tu, buat belian begini, supaya kau dapat poin-poin begini, supaya kau dapat reward begini. So kalau leader anda suka memaksa, dan dari sinilah juga yang memburukkan nama MLM ni, ialah bila leader suka paksa downline untuk buat belian yang banyak. So kalau dalam sistem MLM ni, tiada paksaan dalam belian. You nak beli, you beli. You tak nak beli, tak apa. You nak fight, you fight. You tak nak fight, tak apa. Tak ada paksaan. Dia depend lah dengan diri kita. Biasanya skim cepat kaya ni, dia akan macam push kita. Dia macam paksa kita. Dia suruh kita buat ni, belian ni, buat jualan ni, buat tu, buat ni. Dia macam buat kita bekerja lebih keras. Kebiasaannya lah skim cepat kaya ni. End up hujung-hujung leader lari. Leader lari, produk kita tak terjual, nak buat apa? Duduk bawah katil je produk. Okay, so tiada unsur paksaan dalam sistem MLM ya. Okay. Dan seterusnya, okay, itulah 5 dia ya, 5 perkara. MLM, pastikan korang nak buat apa-apa bisnes, MLM ke bukan MLM ke, pastikan company tersebut ada lesen yang sah. Macam mana korang nak tahu lesen yang sah tu? Pergi ke laman web Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Masukkan nama syarikat tersebut. Lihat lesennya masih sah ke, masih boleh dipakai ke, ataupun lesennya telah dibatalkan. Kalau lesennya dah dibatalkan, means company tersebut adalah skim cepat kaya, skim piramid. Kemudian perniagaan tersebut mempunyai produk untuk diniagakan. Yang ketiga, bila ada penjualan, adalah penghasilan. Bukannya tiba-tiba duduk diam-diam tak buat apa, duit masuk. Tu pelik. Pelik tu kalau macam tu.
tak buat jualan, tak buat apa-apa, duduk-duduk je, tak ada buat sponsoring, tiba-tiba dia kata duit masuk. Ni bahaya ya, ni ada unsur penipuan. Okey, kemudian ada polisi pemulangan. Produk dijual mempunyai nilai munasabah dan tiada unsur paksaan. Okey, so kepada anda di luar sana yang baru nak berjinak-jinak ataupun mungkinlah ada yang dah terkena ke, dah tertipu ke apa ke, anda boleh buat laporan. Sebab kita dekat Malaysia ni kita ada ada peraturan akta jualan langsung. Akta jualan langsung dan skim anti piramid. Dia ada peraturan. Negara kita ni ada undang-undang tau. MLM ni dia takkan boleh berleluasa, dia takkan boleh go on dekat negara kita ni kalau bukan mereka ni dah periksa, dah diiktiraf oleh undang-undang negara. So MLM bukan penipu. Terjawab tak soalan? Terjawab tak pertanyaan anda selama ni? MLM bukan penipu ya. So kalau korang bila ada orang bagi cadangan usul bisnes kepada anda, buat semakan. Jangan terus ni tipu lah, ni itulah, ni inilah. Macam-macam lah. Dan kenapa nama MLM ni buruk? Nama MLM ni buruk disebabkan adalah sesetengah leader-leader yang tidak bertanggungjawab. Tak tanggungjawab, paksa push downline, buat belian tu, buat belian ni. Dia tak guide pun downline dia tu sebaiknya. Ni kadang-kadang ni pun berpunca daripada diri sendiri. So kalau kita nak ikutkan sistem MLM ni, dia tak ada masalah. Bahkan sistem MLM dah diakui oleh jutawan-jutawan dunia. Korang tak percaya, korang boleh pergi Google, type iktiraf MLM. Type lah apa-apa. Sijil MLM, bagaimana MLM berfungsi, bagaimana MLM boleh menjana duit, menjana pendapatan. Korang boleh type apa-apa dekat Google tu, korang boleh lihat sendiri. Sistem MLM dah diakui di serata dunia, yang mana diakui oleh jutawan-jutawan dunia. Seperti semalam saya ada sebut, Robert Kiyosaki dan Bill Gates pun. Mereka di antara orang-orang kaya dunia yang mengiktiraf sistem MLM. So korang tak payah takut nak buat MLM. MLM ni tak susah, tak menipu. Yang menipu tu adalah diri sendiri. Diri tak bertanggungjawab, nak untung cepat, maka dia pun buatlah ikut jalan singkat. So ni tak baiklah ya, janganlah menipu. Kita seboleh-bolehnya kalau nak buat apa-apa, kita nak berniaga ke, cari makan, cari duit, kita nak buat cara halal, cara berkat. Barulah hidup kita senang, hidup kita tenang. So, kat sini juga saya nak kongsikan kepada anda yang sedang menonton live ni. Kalau korang tercari-cari bisnes, tercari-cari bisnes, tercari-cari perniagaan yang sangat senang, sangat mudah, produk ada, diakui, halal, selamat. Korang boleh tinggalkan nombor telefon anda dekat ruang komen. Nanti saya akan WhatsApp. Nanti tim saya akan hubungi anda. Kita orang akan hubungi anda. Kita akan terangkan dengan anda. Dekat sini saya nak saya buka peluang lah kepada korang yang nak belajar bisnes, yang nak belajar jana pendapatan 3 angka, 4 angka sebulan, untuk masuk join dalam tim kami Aziat Academy. So dalam Aziat Academy ni kita dah berjaya melahirkan dalam 10 orang, 20 orang macam tu. Kita setiap bulan kita ada top 20. Ada top 20 yang mana mereka ni berjaya buat income 3 angka, 4 angka. Ada juga yang berjaya buat income 5 angka dengan bimbingan di bawah Aziat Academy. So korang tak tahu nak bisnes apa, tak ada modal ke, benda ni nombor 2. Kita boleh belajar. Modal tak ada tak apa, tapi yang penting ialah mindset kita. Kita nak berniaga, mindset first betulkan mindset kita. Kalau kita ada modal sekalipun tapi mindset kita tak betul, maka terjadilah perniagaan akhirnya tak ke mana, produk akhirnya duduk bawah katil, kita pun down, depressed, tak tahu dah nak buat apa. Ni sebab mindset tak betul. So cara untuk betulkan mindset ialah dengan belajar. Belajar, cari mentor yang ada proven success. Alhamdulillah kami dekat Aziat Academy
Kita ada mentor yang proven success. Yang mana sale-nya tahun lepas je 2 juta. Tahun ni kita committed lah. Kita committed nak bantu usahawan-usahawan Islam, usahawan-usahawan Muslim, suri rumah, anda pelajar yang tak bekerja, yang nak cari income, untuk join kami dalam Aziat Academy. Okay, kalau anxiety ada suplemen ke? Okay, anxiety ni Nurlina Sainuddin Omar. Oh, Nurlina. Okay, Nurlina, saya ada nampak post awak dekat WhatsApp. Okay, untuk anxiety ni ya, kita ada obatnya. Okay, obatnya apa tu? Mana entah tadi suplemen tu. Okay, nanti saya WhatsApp Nurlina ya. Okay, untuk anxiety ni macam yang Nurlina cakap lah kan, kalau kita kurang tidur, kurang rehat. Okay, dan anxiety ni terjadi disebabkan sistem-sistem saraf dalaman. So anxiety ni dia berkaitan dengan saraf ya. Okay, untuk anxiety ni saya tak pakar lah. Saya bukan orang yang pakar, tapi saya boleh tolong tanyakan kepada yang pakar. Okay, nanti saya akan WhatsApp anda, Nurlina. Okay, Asnawi Amir is watching. Thank you, Wi, for watching. Jangan lupa share ya. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. So sekarang anda dah tahu tak apa beza MLM dan skim cepat kaya? Dah tahu? Okay, kalau dah tahu saya ucapkan tahniah. Dan anda bolehlah mulakan langkah anda untuk mula berniaga. Okay, ingat ya, sebelum berniaga first buat background check up. Cek latar belakang company yang anda nak join. Okay, so insyaAllah itu sahaja untuk malam ni. Kita jumpa lagi dalam live seterusnya. Semoga apa yang saya sampaikan ni bermanfaat untuk korang. Semoga apa yang saya sampaikan ni dapat buka mata korang, minda korang tentang MLM. Okay, so MLM ni adalah bisnes yang sihat. MLM ni adalah bisnes yang sihat. Dia bukan bisnes yang skim, yang makan duit orang, tak. Okay, so korang nak buat apa-apa bisnes, make sure belajar, cari mentor. Jangan buat suka-suka, jangan buat sembarang-sembarang je. Bertanya dulu. Jangan terus judge. Terus ni skim, ni penipu, ni ini. Okay, so korang stay tune. InsyaAllah esok saya akan live lagi dengan tajuk yang menarik. Okay, saya setiap hari sediakan tajuk yang menarik untuk kita kongsikan dalam live saya. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda kat sini. Dalam live ni saya bukan menjual ya. Dalam live ni saya berkongsi. Saya berkongsi dengan anda tentang tips-tips bisnes. Okey, jika anda ada cadangan, korang ada cadangan ke nak kongsi dengan saya, ada teguran, okey, jangan segan untuk message saya secara personal. Okey, insya-Allah itu sahaja. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat untuk awak semua. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.